Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa rasuluh. Sayyidul Fadilah kepada Ustaz Azhar selaku usi program, Sayyidul Fadilah Tanazil Masjid yang saya kasih Tuan Imam bagi Suara Mari, Al-Fadhil Pembilan, Ahli Jawatan Kuasa, Seusaha Bendahari, JG-JG-nya, Wakil Pemuda, Muslimin, Muslimat, terusnya yang saya kasih para ahli ulama, ustaz-ustaz, ustazah, tuan haji, puan hajat, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah kita jumpa hari ini dalam program khas sebenarnya dengan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dah masuk ke saya ingat dah masuk bulan kan Rabiul Akhir 5 ke 6, tapi masih lagi program-program majlis Maulid Maulidur Rasul ini masih disambung. Kalau ikutkan saya 30 hari bulan pun ada lagi untuk memperingati peristiwa Maulid Rasul. Muslimin muslimat rahmatullah, saya minta maaf yang sikit sebab saya tadi di perjalanan keluar pada highway kemudian masuk Ilit, sungguh jam, memang jam sungguh. Saya tak tahu kenapa, cuma tengok board tu dia kata accident, tapi tengok sampai depan susul masuk ke SKBI tak ada. Mungkin istilahnya dah diangkut agaknya lah ya. Jadi saya minta maaf lambat sikit, sepatutnya mula pukul 8 kita dah boleh mula dah. Saya yang ke 8 sampai 10 yang kat saya 8-10 2 jam ya. Dan dulu saya kata sampai pukul 9 setubuh, 9.30 tapi tak apalah tuan-tuan yang tidak, saya tahu tuan-tuan pernah detik ya. Rasanya belum ada yang makan malam, tapi malam ni masjid sediakan ya. Tapi kalau ayam goreng ke ikan tu lambat sikit lah, tapi kalau kambing kita berhenti cepat ya. Muslimin muslimat rahmatullah. Malam ni saya dibagi tajuk saya mengikuti Rasulullah. Maknanya di antara matlamat kita mengadakan majlis ilmu khusus istilahnya Maulidur Rasul, memperingati tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahunya kita mengharapkan bukan sekadar kita mendengar cerita muslimin muslimat, tetapi yang paling penting adalah kita mengambil beberapa pengajaran utama supaya kita dalam keadaan lebih mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bukanlah sekadar manusia biasa seperti kita, betul, tapi keistimewaannya masya-Allah dikagumi sepanjang manusia, bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya lagi pun kalau kita baca sejarah sampailah ke hari ini. Cuma mutakhir hari ini muslimin muslimat banyak sangat perkara-perkara yang tanpa disedari sebenarnya dia sudah mula mencongkil. Apa dia tuan-tuan? Ada usaha untuk mencongkil perasaan tambah sayang cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tindakan-tindakan yang kadang-kadang nak lari daripada sunnah Nabi. Sebagai contohnya muslimin muslimat ya, isu yang dibahaskan sekarang terbaru
iaitu masalah berkaitan dengan larangan merotan. Larangan merotan, bagi tahu sejarahnya begitulah. Tapi maknanya memang kita dengar pro kontra, saya pun tahu, saya pun faham. Ya, tetapi kalau kata nak melarang terus, saya rasa ia amat bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebagai salah satu usaha untuk pendidikan anak. Tapi kalau melampau tak patutlah. Saya pun tak setuju. Ya, macam yang kita dapat maklumat dan kita pun tersebar di situ. Kalau tak betul lah. Tapi rasa tengok teorinya betul. Di mana seorang budak dirotat, dipukul oleh maknya hingga budak itu mati. Kan? Pasal apa? Pasal tegur maknya pakai lipstick. Rendah. Kan balik manusia ni tuan. Pelik tuan. Itu sebagai satu contoh. Kalau penderaan pukulan yang melampau memang kita tidak bersetuju. Tetapi kalau pukulan yang mengikuti sunnah Nabi, dia ada hikmah-hikmahnya. Termasuklah kalau istri yang khusyus boleh dirotat atau bahasanya boleh dipukul. Islam membenarkan. Cuma bila orang tak faham, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut cara Nabi ajar macam mana nak pukul, itu yang dipukul pilih bengkak atau sebelah balik air berbeza depan. Ini masalah. Tapi kampung Seri Cedik tak ada. Orang Seri Cedik ni baik-baik je. Ni rumah Seri Cedik. Betul tak? Ya, itu nak beri gambaran. Itu satu isu yang hari ini kadang-kadang dipikir kita ni lebih-lebih pula nak ikut macam orang kafir. Cara menangani anak kita tak nafikan sebagainya betul. Tapi kita ada contoh yang terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Sepatutnya kita ikut Nabi. Sebab kalau hari ini kita tak balik kepada Islam, tak balik Quran, tak balik Sunnah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul, artinya kita jadi masalah. Daripada masalah dewasa, yang laki, yang perempuan, termasuk anak-anak kita ni tuan-tuan. Bila kita tak ikut macam mana Rasulullah didik anak, itu yang jadi masalah. Itulah begitu. Sebab tu nak didik anak pun kena ada cara etikanya. Sebab tu Nabi sebut dalam didik anak ni tuan-tuan ni tuan-tuan ni saya tengok majoriti kebanyakan masih boleh dapat anak lagi lah, kebanyakan. Ya, cuma seorang dulu lah, Yashim tak tahulah. Cucu mungkin dapat aku. Ya, ibu-ibu kalau boleh beranak lagi beranak lah, kalau boleh lah. Perempuan sekarang ni yang muda-muda lah, suruh kahwin, suruh beranak lebih sikit tak mau, takut. Ada budak-budak sekarang kita tanya berapa nak anak? 2, 3 tak ada, jarang nak tengok 5, 6, 7, 8, jarang. Bila dia tanya kenapa tak nak beranak banyak, kan Nabi suruh kahwin dan beranak banyak. Tazawwaju dan madu fa inni mukathirun bikum umam yaumil qiyamah. Kahwin beranak pinak tak kamu sebenarnya aku bangga dengan umat yang ramai lah pada kiamat. Tak mau. Dia tanya kenapa tak mau beranak banyak? Takut mati. Apa pun takut mati. Kan Nabi kata perempuan mati beranak dikira mati apa ibu-ibu? Syahid. Oh, tahu anak kita bagus. Ya, mati syahid. Jangan takut insya-Allah. Beranak mati syahid. Untunglah. Insya-Allah syurga menunggu. Bapak-bapak pun untung dapat isteri yang baru. Ya, gitu. Ini orang buat. Ada cakap, apa hal Ustaz? Banyak cantik. Kita mati dia kahwin lagi. Banyak cantik. Kalau dia kahwin lagi Ustaz, saya bangun dia kubur. Ni apa pula ni? Dah mati bangun kubur. Itu contohlah. Ya. Itu nak bagi tahunya bila mana sunnah Nabi SAW jauh tu. Dan ujungnya tuan-tuan saya nak sebut, ujungnya nak bagi tahu tuan-tuan, kenapa kita nak ikut sunnah sangat ni? Kenapa kita nak ikut sunnah? Ya, kenapa nak ikut sunnah? Motivasi awal saya dah sebut. Saya ringkas tuan-tuan. Ini saya tak ada nak baca sangat Nabi lahir dan apa tuan-tuan dah biasa dengar dah. Cuma jangan sampai tak tahu. Nabi lahir hari apa? Hari Isnin. Mesti kita tahu. Ambil jumhur fuqaha yang jelas Isnin 12 Rabiul Awal, peristiwanya tahun gajah. Nabi lahir di Mekah, betul ya? Lahir di Mekah pada waktu aywa, bagus. Subuh. Kalau tanya, waktu apa? Bu. Ini masalah bapak ni. Anak-anak boleh jawab, bagus anak-anak dia datang. Wah, bu. Kita kena tahu.
Nabi lahir tuan-tuan. Itu yang dia katakan. Bila Nabi lahir tu, nak bagi tahu peristiwanya, kita pun baca dalam Zaji tu sebab memang ada nas kisah suasana bila Nabi lahir istana di Mekah itu yang cahaya terang menerangi itu boleh kelihatan hingga ke Parsi. Cahayanya terang boleh dilihat daripada istana Raja Kisra. Kita baca dalam sejarah. Boleh terang. Yang sebahagian istananya ada yang goyang dan runtuh. Dan bila mana padri-padri yang tahu peristiwa besar ini, maka mereka mengatakan sudah tiba saatnya seperti mana disebutkan kitab-kitab terdahulu, lahirlah manusia seperti mana yang dijanjikan dalam kitab Taurat, Injil yang paling terang dan kitab-kitab yang lain. Itu Nabi kita. Nabi itu lahir dia ya. Nabi wafat. Tahu wafat? Tak tahu. Tahu apa wafat? Meninggal, mati. Okeylah, tu anak Melayu. Ya, biasa dengan wafat ni, ialah biasanya kita wafat ni istilah untuk Nabi, sahabat, kerabat, gitu ya. Wafat. Kalau Indonesia pun sebagian guna wafat, tapi kita kat Seri Ceding tak pakai wafat. Cishin, kita tengok, boleh benda ni wafat mati. Benar. Saya tak ada Cishin. Sini meninggal ya. Jadi biasa wafat ni tarafnya begitulah. Tapi tak salah, kita sebut sama je. Kalau dia raja, apa dia? Mangkat. Oh, pandai. Keturunan ke? Dia raja, mangkat. Ya, itu biasa ya. Kat Seri Ceding ada, dengar. Tu mangkat. Kita, yes, mangkat. Mangkat maksudnya bukan meninggal, tapi bergerak. Itu istilahnya. Ya, istilahnya gitulah. Oh, Jawa ni kan hebat. Dia yang boleh di Melayu lah, yang Arab di Jawa, Inggris pun boleh. Tak percaya? Kita masuk uzin, wajib kaiti on ke. Dan hidupkan lampu ke pasti di on ke. On itu kan bahasa Inggris. Itu bentuk kait usaha di off ke. Orang Jawa Seri Ceding sama dengan tempat saya off ke. Hebat orang Jawa itu. Semua bahasa itu diceritakan. Tak apalah, itu orang biasa meninggal ataupun mati. Mak rempet, mampus. Dekat Jepun tuan-tuan, Jepun ke Hong Kong, tuan-tuan tengok tak? Mak rempet ni yang naik kereta laju-laju accident, mati, apa polis dia buat? Tempat kita ditutup? Tak, dibiarkan. Memang orang ramai datang, memang dah mati, accident mati, tuan-tuan faham macam ni kan? Tapi mayat tu dia letak je lah, sementara datang untuk diuruskan, dia letak adanya. Tujuan polis apa? Ibrah, pengajaran kepada yang lain. Itu dia tuan-tuan, merempit. Ya, adik-adik yang merempit, haram. Ya, kalau nak racing, tempat track yang betul. Ya, ajar saya. Ya. Itu Nabi lahir Isnin, Nabi wafat hari. Ya, juga hari Isnin. Kita jangan lupa. Cuma waktu lepas apa? Baru cakap. Lepas apa dia? Lepas semua juga. Stres. Nabi wafat, jumhur ulama, ahli sejarah kata adalah lepas waktu asar. Itu singkat saya lah. Hari Isnin juga berlaku pada bulan Rabiul Awal, ada mengatakan berlaku pada 12 Rabiul Awal juga. Itu sunnahnya Nabi. Sebab itu selalu disebut dan ingat, biasanya manusia juga begitu. Dia akan lahir dan meninggal pada hari yang sama. Itu kena ingat. Tuan-tuan ini ada apa? Selasa. Siapa Rabu lahir, standby. Besok mati ya. Setelah itu. Baik. Muslimat rahmatullah sebagai mukadimah. Dan yang pertama saya nak sebut ni sebab apa? Kita nak memperingati kelahiran Nabi SAW. Bukan sahaja kita nak cerita yang Nabi lahir itu begini. Apa kan? Dia lahir Nabi ya. Bukan. Itu di antaranya. Tetapi yang paling penting ialah kita melihat daripada yang disebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin walakin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Setiap tahun bila
Bila Maulid Rasul ke, saya pasti akan baca dan ingatkan ayat ini. Sebab Allah sebut dengan jelas ini di antara kaitan dengan Maulid Rasul, iaitu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa tuan-tuan? Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya ya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi ia adalah utusan Allah, Rasulullah. Berarti kita kata Maulid Rasul ini nak cerita Nabi ini ialah utusan Allah dan sifatnya ialah penutup bagi segala nabi-nabi yang terdahulu. Dan ingatlah Allah Maha Berkuasa, Maha Mengetahui akan tiap sesuatu. Jadi mudah kata yang pertama tuan-tuan nak bina akidah asasnya, ingat Allah utus Nabi kita Muhammad dan ingatkan dia adalah Rasul dan penutup Nabi. Sebab selalu saya sebut, selalu saya ingat, kenapa kita ni sampai mudah sangat ikut ajaran sesat pasal apa? Apa yang Nabi bawa, ama atakumullah wa sebut dalam Quran, apa yang dibawa oleh Rasulullah, atakumur rasul fakhuzu. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi bawa, maka hendaklah kamu ambil. Jadi Nabi bawa Islam sebagai agama. Tak ada agama selepas agama Islam yang diterima Allah yang kita pergi pilih benda-benda pilih salah apa. Bila kita dah pilih Islam, syariatnya jangan ditinggal, akidahnya jangan lari. Itu nak pesan awal-awal. Sebab saya nak sebut tuan-tuan, kita buat forum, buat ceramah, buat kuliah ada sebagai masjid, kuliah subuh, kuliah duha, zuhur ada, asar biasa, taklim biasa, maghrib, malam buat forum lagi. Tapi ramai lagi orang yang masih lagi dengan ajaran sesat yang pelik-pelik. Yang terbaru ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kan pelik. Dia kata, buat apa kita nak pening-pening sembahyang? Dia kata apa? Kita kerja je lah. Kerja tu ibadah kan? Iyalah, orang kata, kerja tu ibadah kan? Sembahyang tu ibadah kan? Sama je lah. Jadi tak payah sembahyang, kerja je, kira ibadah. Kepala otak dia. Ni saya marah tu tuan-tuan. Bukan marah dengan tuan-tuan, lu banggang ni tuan-tuan. Dia main logik akal dia. Yang banggang juga ramai yang ikut pun. Sebab kalau bekerja itu untuk urusan dunia, kan dah disebut dalam Qurannya, kita pun hafal ayat. Dia kata apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lalu kita hafal ayat tu. Dah disebut dah, memang kita kena pastikan akhirat, tapi dunia yang diabaikan. Kerja untuk diri, untuk survive kehidupan. Ada urip, ada kerja main di rumah, duit pangan, duit anak, duit bojo, sempurna, duit baju, duit kereta, duit motor, pastikan paket ditampang. Paham ni? Paham? Bagus anak saya jadi. Tempat saya budak-budak jauh pun dah ramai yang tak berapa paham. Kawan saya cerita, sahabat berenang sana, budak-budak kecil macam ni, masuk sekolah darjah 1, cikgunya tanya, nama siapa? Budak terkelip. Nama siapa? Tak apa. Lepas tu baru teringat, oh, cengen tu siapa? Oh, cengen ku. Darjah 1 tak tahu cakap lagi, jawab dot-dot. Nak begitu. Itu kita. Pasal dah disebut, kita pun hafal walaupun katanya itu adalah kaum ulama, kaum sahabat, bukannya hadis. Tapi memang disebut, man arada dunia fa'alai bil ilmi. Masa nak dunia, wa man arada al-akhirah fa'alai. Nah, akhiratnya kena dengan ilmu, kena faham, kena amal. Wa man arada ma fa'alai bil ilmi. Mana nak dunia, akhiratnya dengan ilmu. Dia kena faham. Jadi nak bagi tahu, hidup kat dunia, akhiratnya akhirat. Maksudnya macam itu. Jadi nak bagi tahu, ini yang terbaru, yang terakhir, termasuklah ajaran milah Ibrahim. Tengok pelik-pelik tuan-tuan, Masya Allah. Dia kata ajaran Nabi kita Muhammad SAW tidak sempurna. Bagaimana? Dah disebut dalam Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kok dah jelas kita tahu kata Islam tak sempurna, rosak segi akidahnya tuan-tuan. Yang Rasul-Rasul pelik apa cerita lah tuan-tuan dah tahu kan. Jadi ya, hati keningan. Kalau orang tanya Nabi kita siapa? Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Tak ada. Tu. Sebab ada yang aku Nabi lain. Ada-adik tak tahu, saya bagi tahu.
Yang jangan cerita jauh-jauh, setan pin tu tahu dah kan, setan pin. Ayah pin tu tak apa-apa, tak ayah pin. Bila kahwin dengan mak kita ayah pin, setan pin. Itu pun orang sembah dia, gila tu. Yang Haji Kahar, tuan-tuan tahu lah kan, yang dapat wahyu dekat Bukit Kemesra, Ulu Kelang, Zul Negara. Ini betul ni. Orang lain dia dapat wahyu katanya. Lepas tu bagi tahu dia jadi Rasul Melayu. Ramai yang ikut, masalahnya sedih. Dan cuma nak beritahu adik-adik kena tahu, dia dah kena tangkap. Sekarang ada dekat penjara Kajang. Haji Kahar ni tuan-tuan dan beritahu. Cuma saya pernah pesan, ada hari-hari kita fahamkan, ada yang buat lawatan, berjumpa dengan dia. Bila ditanya tentang masalah ajaran dia ni, dia kata dia dah bertaubat lah, ya Alhamdulillah, dan telah meletakkan jawatan jadi Rasul. Itu yang saya tak berapa puas hati sampai sekarang kalau dengar. Masalahnya kenapa masih mengaku, sedangkan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah okey. Ya. Kita buat yang tadi 11 ya. Yang nak tidur boleh tidur lah, jangan malam. Selesaikan lah ya, tempat surau bersih ni pun alhamdulillah ya, sedang elok, sejuk, aircon pun ada ya. Senang tidur ya, tidur. Baik, itu yang pertama saya nak sebut tuan-tuan. Dan yang kedua yang saya nak sebutkan ialah masalah berkaitan dengan Maulid Rasul. Dan masih lagi bila kita buat program, termasuklah suasana Maulid Rasul, pernah masuk soal SMS lagi tuan-tuan. Ustaz mohon pandangan, adakah menyambut Maulid di sini adalah bid'ah? Satu, ini di atas soalan saya ingat. Yang kedua, lepas tu dia sebutkan peristiwa rentetan daripada macam mana sejarah berlakunya perarakan dan sebagainya. Dia cerita dan dia kata hujungnya asasnya adalah daripada orang-orang Yahudi. Dia sebut begitu. Saya jawab hujung tuan-tuan, saya kata yang pertama soal bid'ah, saya kata ia termasuk dalam bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik, tidak ada masalah. Yang keduanya, peristiwa itu saya kata tolong kaji balik, sebab dia berbeza dengan apa yang saya tahu, yang saya pernah belajar dan saya pernah dengar. Kalau tuan-tuan kita nak tanya, kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, kita sama Maulid Rasul ni memanglah perkara Nabi tak buat, saya tahu. Tapi takkan tuan-tuan tak tahu bila Nabi SAW lahir, Masya Allah, Abu Lahab wal Abu Jahal ni orang sama tuan-tuan. Abu Lahab, Abu Jahal orang sama. Tetapi tuan-tuan tahu sampai 70 ekor untuk disembelih, gembiranya lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang ujungnya dilawannya Nabi, sedangkan anak saudara dan pak saudara. Dan kita pun tahu Pak Lahab ni akhirnya disumbat dalam neraka besok. Pada hari Isnin diringankan siksaannya pasal gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita ni umatnya faham pula satu. Jadi bila saya nak kaitkan benda ni adakah bid'ah? Ya, saya berpandangan betul yang saya tahu, tapi bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang baik. Maksud macam tu. Kan? Apakah kalau kita duduk majlis ilmu seperti ini, cerita pasal Nabi, supaya hujungnya nanti kita nak sebut makin sayang cinta pada Nabi, makin sayang cinta pada Nabi macam para sahabat Nabi. Dia nak sebut nanti tu kan? Tak, kita kan kena makin sayang, makin cinta Nabi kalau nak dapat syafaat Nabi. Maksud macam itu. Sebab itu dalam ulama membahaskan macam mana kita nak menzahirkan sayang cinta pada Nabi. Dia kata yang pertama melalui daripada lidah kita. Maksudnya kalau boleh Nabi ini sentiasa kita sebut, terutamanya dalam selawat. Macam itu tuan-tuan, itu tanda sayang cinta kita. Yang kedua, kalau boleh daripada segi ismu, iaitu daripada segi sebut nama Nabi itu sendiri. Sebab tu beruntung siapa yang ada nama seperti Muhammad atau Ahmad, dia beruntung. Sebab disebutkan di antara orang yang besok umat Nabi ni kan ramai beratus juta bilion. Dia kata di antara orang yang dapat syafaat lebih awal, dapat hisab awal, yang ada namanya Muhammad atau Ahmad. Macam Haji Hashim, ada Muhammad Hashim tak? Ada Muhammadnya? Macam tak ada je, lambat tak ada. Tak ada lambat juga lah, macam aku lah sudah. Kalau ada nama kita Muhammad Fikri, cepat. Tu cepat sikit. Ibu-ibu jangan pula, Ustaz saya nak pergi JPM besok, saya nak tukar nama saya Muhammad Markona. Tak payah. Pelik JPM nanti tu. Tak perlu. Tapi ini kelebihan supaya kita boleh mengabadikan Nabi, nama-nama Nabi kita Muhammad SAW sebagai nama
nama kita dan sebagainya. Sebenarnya Nabi sebut ada beberapa nama yang Nabi suka, termasuk dasar pertama Abdullah dan sebagainya. Ini cara yang kedua. Dan yang ketiga, iaitu bagaimana dengan kita mengenali jasad Nabi kita Muhammad SAW, sifatnya bagaimana, dan cubalah kita ikut dia, tuan-tuan. Ini dari segi asas macam mana nak tambah sayang kita pada Nabi SAW. Jadi ujungnya nak sayang Nabi. Jadi kalau kita buat kata benda ni salah, dosa besar berat, bahkan ada soalan yang masuk dalam informasi saya tak delete lagi. Dia tanya, yang kita buat selawat perdana tu, apakah ini satu perbuatan yang terlalu bid'ah dan ekstrim? Bukan ekstrim ni dek, ekstrim. Dia lain, ekstrim lain. Dia ekstrim. Ekstrim ni apa? Melampau-lampau dalam menyambut Maulid Rasul. Adakah ini satu kesalahan atau ekstrim yang melampau? Oh, lagi pening nak jawab, tuan-tuan. Saya pun fikir menung, alhamdulillah itu hari berforum, kemudian jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Zuramli, dan dia menjawab soalan itu dengan begitu baik sekali. Poin gini lah, tuan-tuan. Kalau nak kata kita ekstrim tuan-tuan, dengan apa yang ada kita nak sambut Maulid Rasul ini, dengan perkara yang kita buat, dengan selawat perdana, bukan kita nak memuja Nabi SAW, bukan, tapi kita nak memuji, tak bersalah, sebab Allah pun puji Nabi kita. Tak ada masalah tu. Memuja mungkin salah, memang salah. Memuja tak boleh lah. Memuji tak ada masalah. Macam saya puji Haji Hashim, bagus, alhamdulillah, orang lama suaranya sedap, masih ada jadi bila lagi, orang rumahnya pun 2, kan lain gitu. Sazah rumahnya pun 1 benda. Contohnya gitu. Tak ada masalah. Bahagia rumah tangga, alhamdulillah, tak ada masalah. Contohnya begitu. Ini nak bagi tahunya, dalam saat itu tak ada masalah. Cuma bila kata ekstrim tu, saya rasa kalau nak dibandingkan kita dengan para sahabat, ekstrim sahabat dengan kita ni, saya rasa jauh tu. Jauh. Sebab tuan-tuan cuba baca sejarah, bila Nabi SAW pernah pergi ke satu dalam musafir, Nabi singgah di satu rumah, dan rumah itu disinggah Nabi bila nak tidur. Tiba-tiba dia kata dalam keadaan yang rumah sempit dan sebagainya, dipendekkan kata tuan rumah tu, tak apa ya Rasulullah, kamu tidurlah di belakang. Macam ada 2 katil gitu. Tapi katil bukan macam katil sekarang, dok. Tapi bila katil ni itu dalam keadaan yang istilahnya beralat gitu je lah, mungkin daun tamar ke apa istilah, tapi biasa je. Kalau lapis mungkin kain saja. Ditakdirkan malam tu agak panas. Bila agak panas tu, Masya Allah kan, apa yang berlaku? Kita pun tahu menitislah peluh-peluh Nabi SAW, hingga titisan peluh itu dikhabarkan baunya wangi, hingga apa orang kata, sampai kepada sahabat tadi ambil peluang, ada yang katakan sampai dilap kepada badan dia sendiri. Kalau nak kira tu lagi ekstrim. Tuan-tuan baca sejarah, bab 1 wuduk aja, bab wuduk aja. Ini belum masuk yang saya cerita ni. Ini baru mukadimah. Saya kata pukul 10 setengah. Nasib baik ayat, alhamdulillah. Kita sebut kaktus lah. Ya, saya ingat tadi fresh orange. Ya. Apa? Sunnah Nabi mengenai jarak. Ya. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan baca bab wuduk Nabi SAW, tuan-tuan. Kalau kita nak fikir, sahabat lagi ekstrim. Nabi kalau wuduk, kebetulan biasa Nabi tempat wuduk dia bawa satu bekal macam orang tak boleh bawa. Tu okey lah, tu tak betul lah tu. Tapi kalau betul Nabi dekat luar wuduk, sahabat nampak, sahabat kejar, kot-kot ada titisan air yang jatuh, ditampani jauh ni ngomong. Gini lah, gini. Macam itu tu kan, Masya Allah. Sampai macam itu, sahabat nunggu. Kok jatuh dia punya air wuduknya. Lebih. Kalau nak kira ekstrim, kita ialah pasal tak ada istilah tak dapat Nabi. Nah, sekarang gitu. Agak-agak sini ada tak? Kalau siapa imam sini? Imam sini siapa? Imam kalau wuduk ada yang berjawab, tak datang. Ada. Jangan harap. Silap boleh kita tengok ni imam wuduk betul tak? Betul. Tak ada yang sibuk-sibuk nak jawab pitadah imam punya. Tak, jauh sangat lah. Istilahnya begitu. Imam tidak, lagi aku dah dengar, lagi payah. Tu pada saya, pandangan saya. Kalau nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain, Masya Allah, bukan lagi jauh. Jangan sampai lupa bila Rasulullah SAW bila nak wafat, kan yang bila Nabi keluar di papah, baca sejarah saya tu ingat lagi nama yang sampai. Tuan ni saya hafal namanya. Bila di papah pernah disebut, siapa-siapa yang ada hutang dengan aku, sampai macam tu. Apa yang seorang sahabat tu berlaku?
Dia kata, wahai Rasulullah, engkau dulu pernah sakiti hati aku. Kalau boleh aku nak sakiti hati kau balik. Yang tu buka baju kan. Ya sahabat bangun. Sampai ada sahabat begitu marah. Dia kata, kau jangan nak mana-mana. Biar kau pukul aku tak apa. Kau jangan pukul Rasulullah. Sampai macam itu. Tak apa, Rasulullah kata, tak apalah. Akhirnya dia dibuka. Bila nampak kulit Rasulullah, nampak perut Rasulullah, sahabat ni perlu dekat, cium. Sampai macam itu sekali. Menangis. Sahabat ni tuan, bandingkan kita. Ada buat imam macam tu? Ada. Sahabat hutang aku, peluk aku, lari tu. Tak begitu tuan. Jadi kepada saya, pandangan saya, apa kita buat ni tak ada masalah. Selagi mana lillahi ta'ala adalah untuk kita mengenal, memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita melaksanakan tanggungjawab kita tuan. Ini saya nak sebutkan sebagai mukadimah. Jadi muslimin muslimat dan mata Allah, itu harapan dan cita-cita kita yang pertama. Mudah-mudahan majlis ilmu kita menambahkan rasa cinta kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ujungnya, apa saya sebut tuan, ujungnya dan kita cerita, kita harap, kita amalkan sunnah Nabi dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita dijemput Allah Ta'ala, mudah-mudahan kitalah di antara yang besok dibangkitkan pada mahsyar, dapat bertemu dengan Nabi. Dan jangan lupa, selalu saya sebut hadis ini, tuan-tuan pun hafal, sila tak kena gaya. Nabi dah sebut, ana ala haudi antaziru ma yaridu alai fayukhadu binathin min duni fa'akulu ummati fayaqul la tadri masya'ala al-ahqar atau kawakal ila akhirnya. Jadi sebut tuan-tuan, Nabi di ujung tuan-tuan. Sebab tu kita nak supaya betul-betul sayang cinta pada Nabi, boleh ikut sunnah Nabi. Ujungnya kata Nabi, barang siapa disebut oleh Nabi, aku besok di pada mahsyar berdiri di telaga Kausar, aku menanti manusia untuk dekat dengan aku. Dan aku melihat mereka hampir kepada aku. Tiba-tiba mereka dihalang daripada bertemu dengan aku. Dan aku berkata kepada mereka, bukankah di umat aku? Betul umat engkau ya Muhammad. Tetapi tidakkah engkau tahu mereka telah meninggalkan ajaranmu selepas kematian atau kewafatan. Ini tuan-tuan yang kita kena fikir. Nak pula kita di akhir zaman tuan-tuan. Jadi harapan pertama, sayang cinta Nabi. Dan ujungnya harapan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, bercerita tentang masalah mengikut sunnah Nabi. Sebelum saya nak baca, saya ambil peluang malam ini untuk kita melihat satu wasiat yang amat baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat baginda Nabi, yaitu Muaz bin Jabal. Walaupun nasihat itu dituju kepada dia, dicatatkan, dirakamkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tuan-tuan, saya nak sebutkan dia sesuai dengan kita. Kalau kita nak detail panjang tuan-tuan, boleh panjang. Sebelum saya ringkaskan, saya ambil poin yang penting-penting supaya kita boleh ambil pengajaran. Cuma sebagai mukadimah, sebagai kesimpulan awal, dalam ikut sunnah Nabi memang kena ikut. Sebab nak bagi tahu sunnah Nabi ni ada sunnah Nabi yang wajib diikut. Itu tak ada tolak ansur. Mana Nabi buat, mesti kita kena buat. Contohnya apa? Solat 5 waktu, jangan tak ada alasan. Jangan ada alasan tak solat. Dan saya harap contohnya datang semua solat, alhamdulillah. Ibu-ibu datang semua solat, alhamdulillah. Anak-anak yang hadir solat, yang lain sembahyang tak? Isteri kita yang tak datang sembahyang tak? Suami kita datang solat tak? Anak-anak kita solat tak solat? Tolong tengok tuan-tuan. Saya dah pesan, dah ingatkan selalu, jangan tak sampai sembahyang tuan-tuan. Jangan sampai tak sembahyang. Sebab kalau tak sembahyang ni tuan-tuan, jangan harap Nabi kita boleh kenal dengan kita. Tak kenal. Memang tak kenal. Sebab besok bila orang yang tak solat ni tuan-tuan, saya baca dalam nas, antara yang disebut orang yang besok ni tak sembahyang, bila bangkit kepada mahsyar, Allah ubah wajahnya seperti khinzir. Khinzir tu khinzir apa? Sekil papat, lembu pun sekil papat, ayat sangat babi. Allah ubah tuan-tuan orang yang tak solat ni, besok di padang mahsyar merengkot-rengkot jalan menuju kepada mahsyar, Allah ubah dia jadi khinzir. Allah tak kenal, Nabi SAW bimbang tak kenal dengan kita tu. Jangan. Tak
Tapi ada orang sebut khinzir ni marah tuan, marah tu khinzir. Dia kata sebut babi ni marah. Sebut khinzir tak apa, sama je tu. Tak boleh, jangan itu nak bagi tu. Pasal saya teringat kawan saya mengajar dekat sekolah, dulu lah mengajar kat rumah. Ada satu rumah tu mengajar lah budak-budak. Lepas tu sebutlah, jadi mughalazah ialah babi. Contohnya dan anjing. Ustaz, dia cakap babi Ustaz, dosa. Kenapa dosa? Dosa Ustaz. Siapa cakap? Mak saya kata cakap babi dosa. Tapi dia cakap apa? Khinzir. Menung kawan saya tu kan. Apa bezanya? Babi khinzir sama dengan Arab dengan baik. Tapi sama je. Tapi nak sebut babi tak salah. Betul-betul kita nampak, oh terpaksa aku babi hutan banyak tuan. Babi hutan banyak. Tengok itu babi, itu tak salah. Yang salah ni kita membabikan orang. Itu salah. Marah dengan kawan, oi babi, habis. Kalau laki-laki bini saya sebut, betul, laki bini bergaduh, bodoh bangun cipat, pekat aja sudah. Iya, woi pekat, pekat. Ujungnya babi. Saya tak patuh, saya malu lah. Jangan cakap itu, kan dosa. Agak dia cakap saya babi kan. Mati ya Allah, apa? Babi. Dia makhluk Allah tak salah. Bergaduh babi dia tak apa babi. Babi stres. Payah tak apa. Jangan babi dia siannya. Dia pun makhluk Allah. Jangan dibabi dia. Tetap ada hikmah di kita. Dia tak tahu babi itu ada hikmah. Tetap ada hikmah. Tuan-tuan, kalau tak percaya ada hikmah, kawan saya, dia kena jantung, dia ada injap yang kena tukar, pergi AJS, mungkin dia sampai ada pengalaman sini. Dia akan ada 3 jenis. Sebab ada orang Islam, dia akan tawarkan 2. Dia kata, tukar injap ni, ada ambil barang, satu daripada lembu, ambil, ataupun guna yang senang kata sekarang dibuat lah. Dia buat daripada mungkin, macam plastik, dia ada bahan dia. Itu digadakan 2. Tapi kalau non-Muslim, dia boleh ambil daripada babi, sebab dia kata sesuai. Tengok tuan-tuan, jangan main-main. Maknanya tetap ada hikmah. Okay. Babi boleh makan tak? Boleh. Boleh dek, sebab dia ada mulut. Terus sebab dia kena faham soalan. Jangan main jawab, dia kena faham soalan. Itu saya kata, saya ceramah kuliah sampai 1 pagi ke 12 malam ke, tapi kita dah ambil pengajaran tak nak ikut sunnah Nabi yang wajib. Solat 5 waktu tuan-tuan, detik penat sia-sia kita. Lepas tu harapan saya kita jagalah solat 5 waktu, jangan sampai tak solat. Sebab Dato' Abu Hasan ni selalu sebut, itulah akaun kita. Kalau kita nak selamat amal ibadah kita, bila kita mati, amal jariah yang kita buat nak sampai, pastikan kita kena ada akaun. Akaun semua sama nombor, nama aja lain, iaitu 2, 4, 4, 3, 4. Tahu? 2, 4, 4, 3, 4. Apa nombor dia? Yaitu rakaat dalam solat. Itu pastikan. Itu pesan. Sebab saya nak pesan pasal ajaran banyak. Yang Syiah tu tuan-tuan tahu lah. Syiah tuan-tuan sampai di peringkat dah. Kalau tak percaya cakap saya, tuan-tuan pergilah Makkah, pergilah Madinah. Tengok orang waktu sembahyang Isya, dia tak sembahyang. Dengan alasan kata sepanjang hayat dia masih dalam keadaan musafir. Cuma dia tuan-tuan boleh jamaah kosong sepanjang masa Allah. Sembahyang Jumaat tak sembahyang. Cuma dia tuan-tuan. Sedangkan Nabi solat Jumaat dia menjadi fardu. Itu dia tuan-tuan. So jangan ikut Syiah lah tuan-tuan. Saya dah letih lah bab Syiah. Letih, kesal ngomong itu. Benda pelik-pelik Syiah. Tak payah ikut tuan-tuan. Itu kata sunat Nabi yang wajib buat kita buat. Sayang Nabi, cinta Nabi buat. Yang kedua sunat yang sunat muakkad buat. Sunat yang sunat muakkad buat. Apa contohnya? Sunat yang sunat muakkad paling senang, sedekah. Itu sunat yang sunat muakkad. Zakat wajib. Sedekah tuan-tuan, sedekah kemudian termasuk dalam kita nak istilahnya wakaf apa, itu sunat yang sunat muakkad, amat dituntut tuan-tuan. Itu dia. Dan saya harap tabung malam ini mesti berjalan. Ada jalan tabung berdari pada cuti. Tidak besar, tabung kalau dijalankan. Dan saya pesan jangan ditolak laju-laju, alon-alon dilakukan, tak kena wakil ni kita ke. Selagi orang lebu, usah dialih bintani dan ditolak lembu 5 ringgit. Ya Alhamdulillah.
Laku menek tekan wong kata dia kalau kayak bener tapi wong koyo seri chatting ya bener-bener ya. Ketak pun. Dilebok ke 5 ringgit. Usah dia lagi didelok. Delok wae delok tak. Delok wae delok tak. Wah kok ke 100 ringgit baru duit akeh. Nah, kayak ngono contohnya. Ya, sedekah ini satu. Contoh kalau kita pasal pejabat sedekah itu tak masya Allah. Kalau kita tak terasa takjubnya sedekah itu tak masya Allah. Sebab itu Nabi kata tasaddaqu walau bitamratin. Itu sunnah Nabi. Sampai Nabi kata bersedekahlah kamu walau bitamratin, walau hanya sebiji tamar. Tapi jangan melapor tabung lalu sebiji kelapa sawit pun dimasuk. Masa sana tamar sini lebih kurang kelapa sawit melampau. Itu contoh. Itu sudah buat. Dan sunat-sunat akikah buat, jangan dipening-pening. Sunat yang sunat untuk buat, tuan-tuan, masya Allah. Termasuklah sunat-sunat yang lain buat, tuan-tuan. Sayang cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, sekarang ini banyak maklumat-maklumat diedarkan dengan menyatakan sayang cinta Nabi ikut sunat-sunat utama disusun. Daripada pagi Nabi ajak, daripada tidur lagi dia ajak. Ini sunat-sunat. Daripada tidur, Nabi dah ajak pastikan berwudu, itu satu. Ya, pakaian bersih, 2. Kemudian kalau boleh dalam keadaan mengiring ke sebelah kanan, hadap kiblat, 3. Sunat Nabi buat. Orang perempuan pula ekstra sunat. Tidur dengan suami, sebelum tidur pandang suami, sunat. Allah sudah kok bapak itu artiwi. Mak turunan di dapur lah, tapi orang saya sunnah. Setiap malam ni bincang balik tidur dengan suami, bincang balik. Tapi bincang ya tak pernah tidur tahun-tahunan, bincang dulu. Balik-balik main, kemudian turun orang, wah ini pula bincang ni. Ya. Kalau tak boleh tidur sama, buat benda yang lain pun sunnah. Begitu. Ibu-ibu ya, setiap malam ni sampai dengan suami lagi bagus, alhamdulillah. Tapi mesti nak ikut macam isteri-isteri Nabi, iaitu pandang Nabi, dia senyum, bagi salam, tidur. Itu. Boleh ibu-ibu ya? Kalau misalnya kata suami tak tidur, kita dah tak kelip, tak boleh tidur, tengok je lah suami, tengok dapat pahala lebih. Ya. Tapi bapaknya jangan pula bila maknya tengok apa dia kacau tuan, dia tak faham sunnah ni tuan. Pandang suami itu sunnah. Itu pun terselit juga tuan ya. Kalau kita mimpi, ini tambah sikit lah. Kita pun tahu Nabi pun dah pesan dengan kita, kalau kita tidur mimpi benda yang tak elok, dia kata hantu ke, ular besar ke. Tapi ada kata kalau kerja ular katanya nak dipinas katanya ya. Itu kalau hujan udara lah. Tapi kalau dah macam kita ni macam Haji ni agak pernah dikejar ular je mimpi. Tak pernah je. Serah pernah lah. Tak ada harapan agaknya lah. Yang ini mungkin boleh jadi ada harapan agaknya lah. Tak apalah. Kalau ada kejap, katanya itu ada simptom-simptom gangguan iblis. Jadi Nabi ajar suruh kita duduk, ya kita istighfar lah. Ya, lepas tu kita toleh sebelah kiri dan kemudian kita ludah. Ya, ludah sikit-sikit tweet itu dan alihkan tempat tidur. Insya-Allah dia tidak berganggu ulangan balik. Nah, itu kaedah kalau ada gangguan sihir dan sebagainya, kaedah Nabi mengajar supaya gangguan tidak sebab sihir pada biasanya dia akan mudah datang ketika mana kita tengah tidur. Istilahnya begitu. Ya, ingat ibu ya. Cuma kalau sebelum ludah tengok siapa lah. Ya, jangan betul. Kena laki yang apa pesan. Itu bila dah itu sunnahnya tidur dan dipesan bila kita bangkit, ya ada tata cara tentang jangan bangkit terus tak elok tuan. Bila kita duduk dulu tenang, ambillah air sediakan di bilik tu, air segelas. Itu tuan tahu. Ambil air sikit insya-Allah, air tuang segelas gitu, ambilkan garam sikit, dimasukkan sikit je, jangan setengah kilo garamnya, cepat meninggal ni. Sikit aja tu diminum. Itu sebahagian ada untuk penawar penyakit dalam badan kita, sunnah Nabi. Itu Nabi ajar. Mandi sebelum waktu subuh, itu sunnah. Kemudian diajar lagi, ini sunnah yang boleh kita buat, insya-Allah bahas masa. Dan diajar lagi tuan-tuan dalam keadaan bila kita solat,
Yang tahu dah buat, yang belum tahu malam ini kita buat, sebab itu sunnah Nabi. Bila Nabi solat subuh, lepas doa selesai habis semua, Nabi tak bangkit dan Nabi terus sujud balik tuan-tuan. Buat. Ini sunnah Nabi. Saya baca dalam keadaan-keadaan itu memang betul ada. Nabi sujud semula. Ambillah masa 2 minit ke 3 minit dan sebagainya. Bacalah tasbih. InsyaAllah dia memberi pengubatan sebagai penyakit dalam kepala kita. InsyaAllah. Itu dia tuan-tuan. Dan saya minta kalau boleh sama-sama kita buat sunnah Nabi. Ini sunnah yang dituntut muakkad sebelum kita bangkit daripada tempat duduk, istilahnya begitulah. Kalau kita sembahyang di situ, sebelum kita tinggalkan tempat solat, ikut sunnah Nabi, ambil Quran, baca sebelum terbit matahari. Itu satu sunnah yang buat. Kalau masjid ini dah buat, elok. Kalau belum buat, saya cadangkan buatlah seperti Masjid Bukit Jelutok, Masjid Negeri. Lepas subuh, Ustaz Hashim dah tahulah. Ya, lepas subuh ambil Quran, tidak bangkit, tuan-tuan, imam akan baca satu musrah. Ustaz, background saya baca satu musrah, dibaca satu ayat, jamaah yang ikut dan habis tuan-tuan diterjemahkan. Cukuplah tuan-tuan, baca. Saya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan buat macam itu tuan-tuan, insya-Allah satu hari satu line tak sampai 3 tahun boleh habis. Paling malas satu tuan-tuan, paling malas. Kalau tuan-tuan istiqamah satu hari satu makro, insyaAllah lewat-lewat setahun habis. Itu satu makro, tak sampai setahun boleh habis. Kalau satu surat tak sampai 3 tahun habis sunnah Nabi. Tuan. Sebab kalau saya nak cerita pasal itu tuan-tuan, Masya Allah. Ya, itu saya nak angkat. So, start besok baca Quran. Kemudian disebut lagi tuan-tuan, Nabi dah ajar dalam adab kita bermakan, selalu kita dah buat, selalu kita dah tahu. Tapi Nabi pesan kalau boleh makan jangan campur lauk darat dengan lauk sekali. Itu memang ditegak. Kalau kita makan tengah hari ikan, biarlah ikan aja atau makanan daripada laut. Kalau misalnya kata malam daging atau daripada darat, itulah. Jangan selalu dicampur. Itulah asbab kenapa kita boleh kena kanser. Nabi melarang. Dan satu perkara tuan-tuan, saya pesan, Nabi pun ajar pada kita, kita ni banyak sangat dimomokkan oleh Yahudi laknatullah dalam kita makan, iaitu kita diajar supaya makan baru makan buah. Salah ke betul tu? Salah. Dia salah sangat tuan-tuan. Nabi ajar kita makanlah buah dulu, kemudian baru kita makan yang lain. InsyaAllah dia menyelamatkan kita. Contoh, buah tu tuan-tuan makan ikut sunnah Nabi lah. Nabi suka makan buah apa? Kurma dah confirm lah. Kurma confirm. Okey, lagi apa? Dah jadi orang kata makanan uji lagi Nabi. Apa? Buah lain. Nabi makan buah, tembikai. Nabi makan watermelon, je orang kata. Ya. Lagi Nabi makan buah anggur. Itu buah kesukaan Nabi, buah anggur. Kemudian Nabi makan buah limau. Nabi makan buah labu. Lagi Nabi makan buah apa tuan-tuan? Ini di antara buah yang Nabi makan. Yang saya banyak baca itu di antara buah kesukaan Nabi, buah tin dan sebagainya. Tapi kalau buah anggur, tebikai di antara buah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah lain boleh nak makan, bukan tak boleh makan. Oh, Nabi tak makan pelam, tak sunnah. Tak betul, makanlah. Tempat kita banyak dragon ball. Apa nama? Dragon fruit. Dragon fruit. Dragon ball. Terajak saya selalu. Dragon kan. Yang kata, oh ini tak sunnah ni. Dah. Itu satu itu sunnah. Buat tuan-tuan. Berpakaian start malam besok kalau boleh. Kalau boleh yang ada kemampuan, cuba ditarbiah ikut sunnah Nabi. Bila solat berpakaianlah berwarna putih. Itu sunnah Nabi. Macam Tuan Haji ni, Masya Allah. Macam Tuan tu sunnah, Masya Allah. Macam Ustazah, tak sunnah. Sebab sunnah Nabi berpakaian warna putih. Saya pun tak mahu bersunnah, tapi tuan orang dapat pada sunnah gitu. Tapi bila berjalan atau berperang, Nabi suka berpakaian warna hitam. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang lagi yang paling mudah kita amalkan, besar manfaatnya, malaikat suka dengan kita. Apa dia tuan? Wangian. Okey, wangian tuan-tuan ibu-ibu nak tidur minyak wangi, sunnah. Tak kira lah follow me follow up pakai ketiak tu di reset, jangan lupa. Bukan, spray reset pula. Biar seronok sikit. Jangan ditocak rambutnya macam langsui, jangan. Suami tak elok begitu. Muka dia wagi bodak, timun lagi, tenyik kat mata dia. Tak bagus. T-shirt gambar Trump, apa pun.
mami pun stres. Ayah, t-shirt Ultraman. Ini ya Ultraman abang. Tak apalah, kau ada Ultraman, abang pun jadi raksasa. Itu ya, itu sunnah. Yang sunnah Nabi SAW yang boleh kita ikut muslim. Baik, saya dah masuk sikit lagi tuan-tuan. Itu boleh buat tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan, buatlah. InsyaAllah manfaatnya besar tuan-tuan ya. Baik, jadi malam ni tuan-tuan saya melihat ya, saya duk fikir-fikir, lalu kita bacalah satu wasiat yang Nabi SAW berikan kepada Muaz bin Jabal. Tuan-tuan kalau baca sejarah, Muaz ni sahabat Nabi, dia convert masuk Islam di Madinah di tangan di bawah sahabat Nabi juga yang mengislamkan itu ia Mus'ab. Ya, tapi bila dia Islam tuan-tuan, Masya Allah, dia di antara sahabat Nabi yang sentiasa bersama dengan Nabi. Sahabat Nabi yang sentiasa bersama dengan Nabi sampai Nabi pesan kepada umat manusia ketika itu, kalau kamu nak tahu tentang halal haram, yang teror, yang pakar, kamu tanyalah kepada si Muaz bin Jabal. Sebab kalau bab halal haram, Muaz pakar tuan-tuan. Dia tengok bab ni, dia tahu hukum ini. Tengok bab ni, hukumnya ini. Hingga kan Nabi SAW bila utus dia ke Yaman, dalam beberapa dialog yang menyedihkan, yang mula-mula Nabi bertanya dengan si Muaz, "Wahai Muaz, kau pergi Yaman jadi bagaimana? Macam mana kau nak tentukan hukum Allah?" Dia kata pertama dengan kitab Allah. Kalau tak ada, sunnah Nabi. Kalau tak ada, ijtihad. Nabi kata, ya, mudah-mudahan Allah berkah kamu. Maknanya Nabi iktiraf tentang kehebatan Muaz bin Jabal. Cuma sebelum berpisah, tuan-tuan baca dalam kesian Muaz dia tanya, sebab Nabi pesan, dia kata, "Wahai Muaz, bila kau pergi ke Yaman, ya, aku pun tak pasti apakah ini pertemuan kita yang terakhir. Kalau kita tak berjumpa, mungkinkah hanya akan bertemu dengan aku di masjid, iaitu dan melihat kuburku, itu saja." Muaz bila dengar Nabi sampai kini, Nabi menangis, Muaz menangis tuan-tuan. Sahabat-sahabat dengar menangis sebab kena ingat apa yang Nabi cakap 100% adalah wahyu. Apa Nabi cakap? Wahyu tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuan-tuan berhafal ya. Wahyu. Waktu Muaz menangis tuan-tuan, berlaku perpisahan betul. Rupanya bila Muaz balik pergi ke Madinah, Nabi SAW telah tentu dia mendapat satu nasihat yang besar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ini wahyu Nabi diberikan kepada Muaz. Wahyu tuan-tuan ya, wahyu. Ini pula musim-musim umrah ni, sampai pergi umrah sini, pergilah. Jangan lupa saya mencadangkan, pergilah Hajat Jabal Nur. Hajat. Kalau agak siang katanya sekarang ni musim sejuk. Sedikit dari 15 pergilah malam lagi sejuk. Tak apalah. Kita pergi pergi umrah. Kalau ada masa lapar, memang kadang travel tak bawa, tuan-tuan pakatlah 5 orang banyak Jabal Nur. Naik ke atas tuan-tuan, tengoklah Gua Hira, tempat Nabi kita Muhammad SAW mendapat wahyu. Duduk dalam gua tu sembahyang 2 rakaat insya-Allah. Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan duduk. Kalau tuan-tuan sembahyang dia 2 tempat berdiri dengan duduk. Kalau tuan-tuan tempat duduk tu tak berapa kira okey jugalah. Tapi kalau tuan-tuan tempat berdiri, sembahyang duduk, tuan-tuan pandang kat betul-betul depan tu, dia ada satu lubang kecil tuan-tuan. Dia terus lurus kepada Kaabah, iaitu Masjidil Haram. Tuan pergilah. Tuan-tuan ya, pergi. Sebab tu pernah berlaku ada orang kaya, orang kaya pergi sana. Lepas tu dia pergi upah budak Indonesia suruh kawan-kawan. Dia kata, "Oh, kita naik pukul 11-12 malam, kita jangan balik, tidur ke Gua Hira." Masya-Allah. Jadi yang mutawif tu tanyalah, "Apa dah lepas sana tidur sana?" Dan merasai suasana Nabi berkhalwat dalam Gua Hira. Oh, hebat. Pokok dapat wahyu lah. Ini benar-benar dia bergurau macam mana. Wahyu dah tak ada tuan-tuan ya. Lepak-lepak pula, harap-harap Jibril datang. Assalamualaikum. Jibril ke? Dah Israel. Kan kacau begitu. Contohlah. Itu Nabi. Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Tuan-tuan pergi naiklah tuan-tuan. Ya, supaya kita mendapat Jabal Sur. Tuan-tuan, kalau boleh naik, saya pun tak sempat naik Jabal Sur tuan lagi. Teringin nak naik, tapi kekuatan setakat di belum ada. Naik ke Jabal Nur tuan-tuan, Masya Allah. Kita merasakan bagaimana Nabi kita berada di Gua Hira. Tuan-tuan pergi. Ini tak ada saja. Sebab itu tuan-tuan, saya masa dalam
dalam pembacaan kita jumpa masa mana kuliah aku dah pergi ending ni tuan-tuan, saya cerita Nabi jangan sekadar cakap, sekadar kita buat sunnah dia dah buat, lagi cantik pergi ziarah, lagi cantik pergi ziarah. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata apa? Sapa sing lunga ziarah kuburku nang Madinah nang masjidku, delok kuburku seolah-olah dia ketemu aku zaman aku cipur ni. Faham tu? Kasih, aku cakap kelip. Nabi pesan siapa yang datang ziarah ke makam kuburku ketika mana aku dah wafat, seolah-olah dia berziarah ketika mana hidupku. Imam Malik rahimahullah ta'ala sebut tuan-tuan, Imam Malik ni hebat. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imam Malik ni, Masya Allah hebat tuan-tuan. Padahal dia mengarang kitab Al-Muwatta, begitu hebat sekali tuan-tuan. Muwatta ni kitab hadis. Imam Malik dia tuan, kalau kita baca sejarah, dia bila nak baca hadis, hari ni saya nak kuliah ajak kitab Imam Malik ni tuan-tuan, dia akan mandi sunat, mandi wangi, cantik, pakai cantik, dia buka kitab hadis seolah-olah Masya Allah dia membayangkan bahawa Nabi SAW yang bercakap ketika itu pun memang adabnya begitu. Kita mengaji Imam Syafi'i pesan itu Imam Malik tuan-tuan, hebat tuan-tuan Imam Malik. Ya, sebab itu hebatnya dia kalau kita baca sejarah hingga dia kata bila kita pergi ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beri salam, dia kata sebenarnya Nabi menjawab salam kita. Masya Allah, Nabi jawab salam kita. Sebab itu saya teringat yang ada satu orang dia pergi umrah, dia bagi sampai tu dia pegang buku tu, dia bagi salam sampai dekat makam Nabi, makin dekat makin bagi salam sungguh-sungguh, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, bagi salam. Tiba-tiba kedengaran Waalaikumsalam ya ibadur rahman. Masya Allah, kawan dia jawab itu saja, aku tambah aja sebenarnya. Tapi cerita tadi itu katanya betul. Itu kan ada orang yang mendengar, ada orang jawab salam dia. Masya Allah. Kalau benar mudah-mudahan itu berkata rezeki dia tuan-tuan. Sebab itu berusaha sampai ke sana. Kalau ditakdirkan meninggal, dia nanti kebumikan dia berkuburan bakai Nabi Nasrul. Orang yang mati, Nabi kata berusahalah kalau boleh mati kat bumi Madinah, tanam berbagai sungguh aku menjadi saksi dan layak baginya syafaat aku. Masya Allah. Gitu. Baik, okey, kita teruskan. Jangan tidur-tidur tuan-tuan, jangan sakit. Saya nampak dia dalam syait tu tidur. Ya. Saya nampak tu yang korek-korek kapet. Saya nampak tuan-tuan. Tak apa, korek kapet biolog lah. 11.30 saya tetap habiskan. Mungkin saya tak dapat detail sangat, tapi ini sunnah-sunnah Nabi kita buat tuan-tuan. Kalau sayang cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz berkata, saya diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda, ya Muaz, usika bittaqallah wa sidqil hadis wal wafa'i bil ahdi وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمال وقصر الأمال ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزاء من الحساب وحفظ الجناح والأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسد الأرض وأوصيك باتقى الله عند كل حجر وشجر. Ini pesanan daripada Nabi kepada Muaz bin Jabal. Gitu ya. Ini kalau dimasukkan dalam khutbah pun bagus tuan-tuan ya. Tapi baca biar terang-terang lah. Sebab kalau kita baca khutbah ni kalau boleh kena semangat macam Nabi lah. Ya, tapi alhamdulillah ya, selama saya tengok khutbahnya dah makin bagus-bagus lah. Yang baca khutbah pun dah bagus, semangat. Ya, tak macam saya kecil-kecil dulu, tak macam sunnah Nabi lah. Nabi baca khutbah kan, ittaqullah, ittaqullah. Gitu. Jadi orang dengar tu semangat. Ini dah speakernya ini. Etak. Macam mana
belakang tak menyembang sama pun lagi tu. Dengan sungguh-sungguh. InsyaAllah ya. Baik. Katanya disebut, wahai Muaz, saya berwasiat kepadamu, wasiat ya juga kepada kita, agar kamu bertakwa kepada Allah. Sebenarnya saya cakap malam ini ada pasal takwa panjang sikit, tapi tak sempat. Cuma nak bagi tahunya tafsiran takwa di banyak tuan-tuan, dan dibagikan takwa ni ada 3 jenis ya. Maksud takwa yang pertama, takwa jenis yang pertama yaitu segolongan manusia yang dia takwa tapi sekadar dia hanya meninggalkan apa yang Allah melaksanakan apa Allah larang, dan melaksanakan Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu dah dikatakan takwa. Peringkat takwa yang kedua yang tinggi sikit, bukan sekadar dia melaksanakan, bahkan dia meninggalkan, bahkan dibersihkan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Dia takwa yang lagi hebat. Takwa yang lagi hebat, semuanya dibuat, bahkan nak mudah katanya disebut disebut wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan sekadar cakap tapi diterjemahkan dalam kehidupan. Masya-Allah. Ya, itu tuan-tuan ni tingkatan takwa. Kemudian diringkaskan tuan-tuan nak bersebut ke sini, yaitu bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, benar dalam kata-kata. Ini sunnah Nabi ngajar kita jangan bohong. Jangan bohong tuan-tuan. Ini satu sifat yang tak baik. Bahkan Nabi dalam riwayatnya, Nabi sebut ketika mana ada seorang sahabat menceritakan ketika sahabat berada di rumah, kemudian Nabi berada di situ, kemudian sahabat ini dipanggil. Sahabat ini dalam keadaan istilah masih remaja lah. Dia kata, Ali, dia panggil lah, mari mak dia panggil. Lepas tu Rasulullah tanya, mak panggil ke? Mak kata apa? Mak kata nak bagi sebiji kurma. Kamu pergilah dan pastikanlah dia beri kamu sebiji kurma atau berikan kurma. Kalau dia tak bagi, sesungguhnya dia telah menjadi seorang pendusta. Dahsyat. Sebab tu nak ngajar kita ni, kalau dia cakap betul, jangan bohong. Ya, ini kadang-kadang kita kelentong anak kita cukup-cukup. Ya, yang kelentong lah. Ya, kita janganlah. Kadang-kadang orang cakap ni kelentong, pasal nak sedap-sedap tu kan. Ngarut pun ada. Macam ada seorang menteri tu kan, cakap ngarut gitu. Kalau tuan-tuan tahu lah, kita lama. Saya baca pun gelap. Kita ni jadikan bahan lawak pula. Fikir-fikir macam ngarut, tapi tak apalah, niat mungkin jadi lawak kot. Yang dia kata apa? Kita akan bina sebuah kapal roket. Roket kita kalau boleh jangan pergi bulan. Amerika pergi bulan, kita pergi ke matahari. Gila. Pergi matahari. Jadi ada yang kata pula, mana boleh pergi matahari? Matahari itu panas. Dia kata apa? Itulah awak tak pernah jadi menteri. Saya jadi menteri. Kita pergi matahari jangan pergi siang, kita pergi malam, sejuk sikit. Aku baca pun gelap tu. Tuan-tuan tahu lah tu siapa ya, tapi bukan niat apa, nak sekadar berkongsi je. Cerita Allah ngarut tu, tak apa. Itu pun nak bahasa saya lawak agak, tapi cakap pun boleh ke sampai itu. Kadang dia orang janji bohong gitu. Oh ya, jangan tulis cakap betul aja. Kesimpulan jangan bohong lah tuan-tuan. Bohong tak diuntung juga. Biar mengajar bercakap betul. Itu sifat Nabi. Ya. So, ajar diri kita di sini anak-anak cakap benar. Yang kedua, menepati janji. Nabi tetap buat janji hebat. Kalau baca sejarah, bila Nabi kata, saya akan tunggu kamu di sini sekian jam, istilah begitu. Maka Nabi akan tunggu di situ sehingga orang itu datang. Masya Allah. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya. Menunaikan amanah. Masya Allah. Kita dia amanah. Kalau cerita panjang, tuan-tuan sudah kata yang jadi izin ke masjid, tunaikan amanah dengan baik itu je. Yang jadi Bilal, jadi Nazir, tunaikan tanggungjawab, jangan gaduh. Bendahari, tunaikan amanah, jangan pecah amanah. Ini masjid ni bagus, saya tak ada dengar. Nampak saya ada 3 masjid tuan-tuan, sekarang jadi isu. Jangan tuan-tuan, ni duit orang. Ya, jangan gunakan kepentingan. Buat loan pula, dia boleh buat loan. Duit masjid banyak, boleh pula dilonkan dengan kroni-kroni dia. Na'udzubillah, jangan. Sebab tu duit masjid, duit amanah orang bagi untuk buat kebaikan. Jangan diperak, tunggu hujung tahun bentar, masjid siapa duit yang paling banyak, itu yang paling bagus. Ada macam itu.
Duit tu orang bagi untuk buat program, jangan kedekut, buat betul-betul. Kalau program ramai-ramai macam ni, buat kau program betul-betul. Apa masalahnya? Masalahnya selalu datang pun dikatakan makan jamuan dia tak berapa best. Kau buat jamuan tu pastikan edaran surat tu buat menu terus. Menu, okey, ceramah selesai ni, menunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa gitu? Air hebat, air siram limau tak mau dah. Bagi air twister, teh tolak. Begitu. Jangan kedekut. Ada program tu remaja buat, ada duit lebih sikit buat forum kat luar, dekat masjid ni yang datang orang baik je. Tu buat kat padang tu. Buat forum sikit. Panggil power sikit. Panggil artis ke. Ni pun satu hal juga. Saya pun ada orang tanya, kena Ustaz, betul ke artis di Ustazah? Lah, kami kat Jais buat program panggil artis ni, bukan kita panggil dia etiket nama Ustaz Zati. Ya, kita panggil dia pasal nak berkongsi, kita panggil dia sebagai dai, pendakwah. Sebab kalau saya selalu datang tuan-tuan, saya kat Ausri Jeding bola Fedas nak kira. Cuba tiba-tiba kalau yang datang Amerika kes ke yang ke Jamal Abdillah ke, contoh. Saya kan apa-apa kita yang tak pernah pergi masjid pun mau datang. Contohnya begitu. Sebab tu kita pasal kita kongsi. Macam tempat saya tu hari kita panggil fleksi ayat. Kenapa fleksi ayat? Masya Allah. Dulu dia terglamour dalam majalah Playboy. Wah, cuba beli nanti cari majalah Playboy, Wah. Kalau tengok orang kedek, telur. Ya, tapi tengok bila dia convert kepada Islam, masuk Islam, anak-anak muda datang nak dengar. Kalau kita dengar cerita dia takjub, Masya Allah. Kita panggil, yang kita kuat panggil anak muda kita biar dia dengar. Ini kalau tidak, dia akan benda-benda lahor. Saya ada sahabat-sahabat tuan, kalau dalam dia punya forum, dia punya main gitar dengan baik, apa salah? Itu contohnya. Lepas tu kalau program yang panjang sikit, memang target malam ni pukul 10.30. Ustaz datang pukul 10.30. Kalau boleh, masuk aja lepas maghrib, tak ada masalah. Kalau kita tak ada masalah. Kalau boleh diedarkan terus siap-siap kuih semua disediakan. Bagi sandwich ke KFC, ni anak-anak suka. Ini bagi ayam kampung, dah kampung pencing pula tu nak tercampur, giginya mesti campur semua. Bagi dia air, power road. Ini jangan power road, bagi minum. Itu contoh. Jangan kedekut, tunaikan amanah. Ini ya, meninggalkan khianat. Ini sunnah. Disebut lagi tuan-tuan, apalagi menjaga jiran. Ini jiran tentang Masya Allah, kena jaga semua. Jangan bergaduh, hormati jiran tuan-tuan. Bagi salam, hormati dia, jangan kedekut. Kalau masak lebih sikit, Nabi dah pesan pada Huzaifah, wahai Huzaifah, kalau kamu masak masak yang berkuah ke, masak lebihkanlah kuahnya dan berikanlah kepada jiran kamu. Itu Nabi pesan. Kalau rumahnya dekat-dekat istilah, kalau rumah tengah batu tak apa. Kalau dekat-dekat masak, kalau masak kambing lebihkan kuahnya. Tapi jangan atau kuahnya aja lah. Wah, ke yang sidik ke tiga bekas sidik ke ngalah yang biasa. Apa? Alah 2 meter. Apa ke? Kambing. Dia boleh orang yang kambing ni kuai-kuai. Dah bingung apa kuai-kuai. Wah, kira apa sudah macam ni. Memang lepas ni dijajil lah satu Seri Ceding. Wina deh, apa juga ekor wajib asin kuat apa kambing ngomong kuat. Walah kedukun kuat. Dari dosa tuan-tuan. Itu kan kalau kita masak sikit, tapi ya tak kalah. Tapi pada saya berpatut-patut lah. Kalau masak sikit, kalau masak banyak-banyak. Tapi kalau nak berkuah pun tengoklah pada saya lah ya. Kalau ayam seko, dia punya kuah 2 kendil, tak jadi apa-apa tuan-tuan. Contoh. Maknanya ini tuan-tuan, tiga jiran. Ya, jiran. Ya. Sebab disebut orang yang menyakiti hati jiran itu tuan-tuan, besok di padang mahsyar dia akan berjalan dalam keadaan macam mana tuan-tuan? Tiada tangan dan tiada kaki. Esok dengan jiran. Itu pesan tuan-tuan ya. Baik. Kemudian dipesankan lagi kita merasa kasihan kepada anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dakkah aku tunjuk kepada kamu sesungguhnya orang-orang yang mendustakan agama, yaitu mereka yang dalam keadaan mengerti anak-anak yatim. Jangan anak yatim, jangan main-main. Nabi pesan, siapa ada anak yatim jaga betul-betul. Orang Nabi sebut hadis sahih, orang yang membuat kebaikan anak yatim, jaga anak yatim, istilahnya begitu, besok dalam syurga dia dengan aku macam ini. Kayak gini kita Nabi ngomong, dia kalau aku nak jauh surga yang kayak gini rapat deh, jadi terunjuk kalau jari, oke tengah jadi apa gitu? Apa? Kelingking, jangan hantu. Cuma saya tak faham kenapa hantu kat sini. Kalau orang poligami kira jari ini lain tu tadi, dia lagi. Nak dapat satu senang, dua payah sikit, pasang tinggi, tiga ke bawah senang aja. Nah, itu katanya macam itulah. Aku tak tahu, aku tengok payah juga. Nampak kita ya. Ni, Nabi kata macam ni. So tuan-tuan, saya sebenarnya pernah bacakan anak yatim, jangan kedua dengan anak yatim. Tuan-tuan, kisah yang masyhur, tuan-tuan pernah dengar kisah bila Nabi SAW pada hari raya dia balik, dia tengok kanak-kanak gembira dalam berjalan, tiba-tiba dia melihat di satu sudut ada seorang gadis kecil yang menangis. Dalam keadaan menangis, dia tutup matanya. Saya baca dalam hadis tu ceritakan bajunya kotor, compang-camping, bahasa mudah. Lalu Nabi mendekati bayi gadis kecil ini dan dia menangis. Dia menangis, tuan-tuan. Bila dia menangis, kenapa kamu menangis sedangkan anak-anak yang lain bergembira? Di hari raya ni, hari penuh kemenangan, kenapa kamu menangis? Dalam keadaan dia menutup mata, macam mana saya tak menangis? Aku teringat dulu ketika mana hari raya terakhir aku bersama dengan ayahku. Ayahku membelikan aku pakaian gaun yang berwarna hijau dan sepatu yang cantik. Itu pada tahun yang lalu. Pada hari ini mereka sudah tidak ada. Mereka ayahku telah syahid dalam perjuangan bersama Rasulullah. Sekarang aku ada yatim. Nabi menangis. Lalu Nabi dekat dengan gadis, dia kata, dah ke kalau misal kata Ali itu menjadi abang kepada kamu, Fatimah itu menjadi kakak kepada kamu, Hasan dan Husain menjadi adik-beradik angkatmu. Tidak tak, dia kata, dan aku menjadi ayahmu. Istilahnya begitu. Dia kata sekali dah kakak itu dia buka mata, nak gitu, saya dia buka rupanya Rasulullah. Dalam keadaan itu tuan-tuan baca sejarah, diceritakan Nabi pegang anak yatim kepala jadi besar, tuan-tuan. Itu satu sunnah yang besar. Tapi kalau kita tak faham, kita pegang jasa nanti, bapak tu cakap ke bapak ramai. Aduh, tak bayar fitrah, tak bayar fitrah. Itu sunnah bro. Sunnah, anak yatim dipegang. Lepas tu kan dibawa balik, dimandikan, dicantikkan, disisirkan, dipakaikan pakaian cantik, dan dia bergembira dan dia bagi tahu dengan kawan-kawannya, sesungguhnya aku ada ayah angkat, ada ayah baru, yaitu Rasulullah. Aku ada pakcik aku Sayyidina Ali. Aku ada kakak, dia kata abangku Sayyidina Ali. Aku ada kakak, itu Fatimah Zahra, dan aku ada adik itu Hasan dan Husain. Ini anak yatim. Itu satu contoh kisah betul-betul so muliakan anak yatim. Jangan edik anak yatim tempat di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan ambil kesempatan anak yatim, tuan-tuan ya. Sebab kita sedih dan kita tahu mereka dimanipulasi sehingga mengutip derma dalam keadaan derma yang parah. Saya kena, saya cakap, saya sebut. Kalau dia anak yatim sampai dia itu tunggu yang maknai. Betul. Saya tahu biasa pergilah mana-mana kan jumpa orang-orang macam ni. Kadang-kadang sebab saya pernah jumpa sampai dia minta, dia nak jual barang dalam keadaan dikata ada kutip derma anak yatim, tapi caranya tu macam paksa. Alah bagilah derma sikit, ini pun janganlah kedekut, budak ada tangan pula. Siapa ajar begitu? Tak betul. Kita nak bagi tak ada masalah, kita boleh bagi tu kan. Tapi kita percaya ada sebagian memang dimanipulasi dan kita tahu. Ini satu bentuk kezaliman. Jangan. Baik, kita teruskan. Hari 2 jam bagi tuan-tuan ya. Itulah. Apa suruh panggil aku ceramah? Mau tahu? Aja tuan. Sikit lagi tuan-tuan ya. Baik, saya habiskan. Saya tak ditinggal. Kemudian Nabi SAW lembut dalam berkata-kata
ajar lembut dengan baik, bercakap dengan baik. 5 suami, istri, anak-anak kena lembut. Rasulullah dengan istri, dengan anak macam mana? Tuan, kalau boleh macam tu, jangan macam klien saya tuan. Ini cerita betul kita ada, tu saya nak cerita. Tapi saya tak tahulah, mungkin pada saya isterinya yang tak faham. Dalam aduannya, saya akan jumpa dia kali yang terakhir sebelum saya pindah daripada Tali. Sekarang saya dah pindah ke pejabat bagi undang-undang keluarga. Direct bawa Tali, cuma Tali ini dalam keadaan usul, tuan doakanlah keadaan cepat sembuh. Itu dia dah beritahu. Saya tuan-tuan itu ada satu kes tu, memang dalam aduan kes cerai tu, dia kata di antara suami saya bercakap dengan saya begitu kasar tuan. Memang kita panggil. Dan sesi jaga kuasa tu, rupanya tuan-tuan, memang suara kuat. Dan saya bagi tahu dia tu tentera. Saya dah cakap dah tentera. Dia cakap, dia kata bila saya tanya dengan isteri apa alasan, dia kata, isteri cakap selalu je, saya dah stres dengan suami saya cakap kasar tinggi suara. Okey, laki dia tanya. Bila laki dia respon balik, Ustaz, saya dah cakap. Saya dah dengar apa yang dia cakap. Tapi kecewa saya. Seolah-olah dia kenal saya baru cuti, sedangkan kami dah lama. Dia tuduh saya seorang kuat. Tak tahu saya tentera. Saya cakap macam ni. Anak saya okey, dia je masalah. Saya pun tak faham. Ustaz pun saya tengok dah lain macam. Memang betul-betul cakap macam-macam marah aku. Memang tentera. Macam mana sih? Memang kuat lah kan? Kena pula dia jaga kawan. Lagi kena kuat. Kawan membaris. Ada tentera. Lari. Gelap dan dia kerana ya. Istilah itu kena terima lah hakikat. Tapi sebenarnya kita dengan isteri ada dalam malam bulan itu sunnah tuan-tuan. Panggil isteri sayang, ayah dah berbulan yang baik, yang lebih berkahwin bukan. Oh, ya, baik. Kemudian memberikan salam. Masya-Allah tuan-tuan, mulakan afsus salam kepada Nabi juga salam. Itu sunnah. Jumpa orang Islam, asalkan Islam, assalamualaikum, jangan pilih-pilih. Assalamualaikum. Itu sunnah. Kemudian baik dalam perbuatan, masya-Allah, ya. Kemudian sedikit berangan-angan, menetapi keimanan, berusaha menjadi pandai dalam Al-Quran. Ini tuan-tuan, ini pun saya cadang dalam lain kampanye, tapi tak sempat. Tuan-tuan, saya harap di sini kita ada ustaz-ustaz yang boleh mengaji Quran dengan baik. Kajilah betul-betul. Kalau boleh taranum lah tuan-tuan. Kalau agak-agak rasa tak boleh kita ngajar, cari ustaz-ustaz yang terang-terang ngajilah taranum apa Quran, betulkan Quran. Cintakan akhirat, takut pada hari perhitungan dan merendahkan diri. Masya-Allah, itu Nabi dah pesan. Kemudian saya ringkas sekali tuan-tuan. Saya melarang kamu memaki suara yang bijaksana. Itu tuan-tuan. Nabi larang. Jadi orang-orang yang jangan. Kemudian mendustakan orang yang benar, mengikut orang yang berdosa, melawan pemimpin yang adil, atau membuat kerusakan bumi tuan-tuan. Ini pesanan Nabi. Masya-Allah. Kemudian yang baik terakhir Nabi SAW kepada kita, saya berwasiat juga kepada wahai Muaz, supaya kamu bertakwa kepada Allah dengan menjauhkan diri dari menyembah kepada batu, pokok dan benda-benda lain. Ini bab syirik, seboleh daya ditinggalkan. Hendaklah kamu memperoleh taubat setiap kali melakukan dosa. Dosa yang tersembunyi hendaklah bertaubat dengan bersembunyi, dan dosa yang terang hendaklah bertaubat secara terang dan jelas. Riwayat daripada Abu Naim dan Baihaqi. Jadi tuan-tuan muslimat dan teman-teman, sebagai kesimpulan, saya cerita pada Nabi SAW, bukan sekadar hanya kita bercakap, bahkan kita laksanakan segala perintah, tinggalkan larangan, hidupkan sunnahnya. Berakhlaklah mulia, sebab janjinya Rasulullah saya sebutkan tadi, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, orang itu mencintai aku, dan orang yang mencintai aku bersamaku di dalam syurga. Ini usaha kita tuan-tuan. Jadi saya mengharapkan sekali lagi sudah Nabi yang lain kita dah buat. Harapan saya masjid kita cantik, masjid kita selesa, dalam keadaan tenang. Kalau boleh solat Jumaat berjemaah juga. Majlis ilmu ada macam ni bahawa ramai masya-Allah, ada sekira dalam ada 2,500 di sini ada di ramai masya-Allah ya. Kalau boleh begitu ramai kalau itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mendapat tausiah atau tazkiyah atau takziah, ya, ataupun tazkirah dan sebagainya, supaya ilmu yang berkaitan dengan syariat agama itu kita dapat pelajari, dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar. Ya.
Okey, tuan-tuan sekalian saja kita terajak sikit. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Silap saya minta maaf dan atas pengajuran. Alhamdulillah ini seri yang kedua. Cuma ada beberapa masjid tuan-tuan boleh contoh depan insya-Allah bukan seri kedua. Dia 2 minggu sebelum Maulid Rasul dia buat, selepas tu lepas dengan dia itu secara khusus ya untuk menunjukkan menzahirkan yang betul-betul kita sayang dan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan banyak mengikut sunat dan menghidupkan selawat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya bangkit daripada dan meninggalkan majlis ini, saya sukalah diri saya dan tuan-tuan, dah selalu pun kita buat, tapi hari ini kita buat lagi sekali tuan-tuan sebagai tanda sayang cinta kita pada Nabi, iaitu kita sama-sama bangkit dan kita berselawat ke atas Nabi. Nabi biasa insya-Allah. Kira-kira barulah ya dengar-dengar ni dalam selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فارتفعت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. علي مسري وأهل